Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan seperti yang telah pun dikongsikan oleh Sugi sebentar tadi, hari ini kami nak bawakan anda penonton-penonton Wanita hari ini untuk sama-sama kita berbicara tentang topik iaitu berlagak kaya hidup luar kemampuan. Sugi, ini saya kira bukan masalah yang baru, bukan isu yang baru kita bawakan, tapi saban tahun kita memang akan berhadapan dengan individu-individu yang mempunyai masalah sebegini. Betul, Liza. Sering kali dikaitkan dengan orang muda, tapi saya rasa itu adalah hanya stigma, stereotip. Orang muda sekarang ni dah pandai berurusan dengan kewangan mereka, tapi itu pendapat saya sahaja. Mungkin kita akan ketahui apa pendapat anda dan tetamu kita di studio sekejap saja lagi, tetapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda satu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Mira. Silakan. Zaman ekonomi yang mencabar ini, kos hidup dan harga barang keperluan semakin meningkat. Rentetan itu, ada yang sanggup berhutang demi memenuhi kehendak dan keinginan. Berbelanja di luar kemampuan antara faktor yang menyumbang kepada tekanan dan bebanan hidup. Kemewahan dari segi kenderaan, telefon pintar, pakaian dan gaya hidup dilihat semakin menjadi keutamaan, lebih-lebih lagi untuk menonjolkan gaya hidup moden dan mewah di media sosial. Ada di antara individu yang selesa menjalani kehidupan di luar kemampuan mereka dengan menggunakan kemewahan untuk meletakkan diri mereka setanding dengan orang sekeliling. Namun, sejauh manakah berbelanja di luar kemampuan ini mampu menjadi virus dalam perkembangan ekonomi individu? Bagaimana pula cara untuk mengajar diri agar terus mengukur baju di badan sendiri? Itu dia laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Mira. So kita tak pernah tak dengar pepatah yang mengatakan apa biar apa asal bergaya. Pernah. Saya kira mungkin kalau satu ketika dulu ia sering diguna pakai, tetapi ia mungkin tidak dipersetujui pada zaman hari ini. Dan ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton-penonton. Apakah kesan pula kepada individu-individu yang berbelanja di luar kemampuan ini terhadap diri mereka, individu di sekeliling dan juga masyarakat untuk kesan jangka masa pendek dan juga panjang ini. Kita bersama dengan tetamu kita di studio buat pertama kalinya selepas beberapa bulan kita tak ada tetamu untuk topik kita kan di studio. Kalau tadi dah diperkenalkan Haiza bersama dengan kita, kita hari ini juga sekali lagi bersama dengan Encik Fazli Yusof. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Mandi blues ya? Walaupun tie warna blue, no mandi blues ya? Oh ya. Sempat dia perasan kan? Kalau selalu kita jumpa dalam talian je kan? Mungkin tadi Haiza dah bagi mukadimah sikit Cik Fazli sebelum kita berehat. Ada kaitannya dengan web Minakul tentang muflis dan juga perbelanjaan itu sendiri. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikanlah juga. Kalau kita lihat hari ini, ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan seseorang itu berbelanja di luar kemampuan mereka. Faktor FOMO, fear of missing out. Faktor orang kata nak jadi nombor satu. Faktor tak nak ketinggalan dengan kawan-kawan, faktor nak menunjuk, ada macam-macam faktornya. Tapi kalau boleh diberikan sedikit pengenalan ringkas, apakah antara sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh dan suka untuk berbelanja di luar kemampuan nak tunjuk jadi best kaya? Silakan Cik Fazli. Menarik ni sebab rasanya sekarang ni budaya membeli ni sekarang lebih menarik berbanding 30 tahun lepas lah. 30 tahun lepas nak beli, nak kena pergi kedainya. Sekarang ada pelbagai cara lah. Ada agent, ada dropship, ada platform dan sebagainya kan. Dan saya nak mulakan dengan satu kajian oleh sebuah institut kewangan di US diketuai oleh seorang yang bernama Josh Nelson. Dia buat kajian terhadap 2,000 orang dewasa. Didapati secara puratanya mereka akan overspend $7,400 setahun. Wow. Dan bila ditanya adakah mereka membuat bajet tahunan, mereka kata buat 79% mengatakan mereka 74% mengatakan mereka ada bajet tahunan. Tetapi di kalangan 74 ini 79% mengatakan mereka gagal untuk mengikut bajet tersebut. 79% gagal dan sebab apa? Saya nak relate dengan satu kajian artikel di Journal of Retailing and Consumer. Dia kata 40 hingga 80% pembelian adalah impulsif. Dan impulsif maksudnya you tak fikir panjang lah.
Tak ada perancangan yang you rasa, wah cantiknya, aku pakai bergaya kan. Beli. Macam Masuk kena apa? je. Itu kat apa? Kadang-kadang dia cakap, kadang-kadang dia orang stres. Dia orang stres lah, nak reward lah diri lah. Macam Jadi itu seseorang terkenal. maksudnya itu antara faktor menyebabkan mereka impulsif kan. Nak nampak lebih hebat, nak nampak bergaya, nak sebagai self reward kerana stres. Tapi itu subjektif, kita boleh bincang nanti. Okey, baik. Impulsif buying ni memang saya kira boleh dikaitkan. Kita semua orang boleh berkait rapat dengan lah. Kalau kita pergi shopping mall pun kita perlukan katakan biskut saja, tapi impulsif ni akan membeli asam lah, keropok lah dan sebagainya. Terasa ke? Tidak? Okey, baik. Mungkin Haiza boleh kongsikan juga lah. Bila kita lah kata yang baru sahaja mula bekerja kan, kita dah ada duit, kita excited semacam boleh beli pelbagai barang. Tapi bila kita berbelanja di luar kawalan kita, itulah kita akan menjadi orang kata perbelanjaan kita akan melebihi pendapatan kita. Negatif lah. Ya, betul, akan negatif. Jadi mungkin Haiza boleh kongsikan, bagi Haiza sendiri, apabila Haiza mula bekerja, pernah tak Haiza mengalami situasi yang okey, aku punya pendapatan banyak ni je, tapi aku suka nak beli benda ni yang mahal di luar kemampuan? Okey, kalau tanya saya awal-awal, sebab saya menyanyi tahun 95, masa tu masih sekolah lagi. Memang dapat apa-apa duit, saya tak ada komitmen. Memang syok sangat berbelanja. tak ada fikir rumah, tak ada fikir kereta, tak ada apa, sebab duduk pun dengan kakak. Kalau bagi pun macam duduk sewa macam tu kan. Benda tu berlaku pada saya sebab saya berbelanja kadang-kadang hujung bulan cakap lemak. Tapi sebab waktu kita muda, kita berfikir macam tak apa, depan ni ada syurgi. Ada syurgi. Tapi bila saya duduk dengan ayah, abah saya selalu cakap, benda yang tak jatuh lagi depan mata kau jangan cakap. Dia kata, maksudnya show tu, kalau contoh show tak confirm lagi, maksudnya duit tu tak ada lagi kat tangan. Oh, dari situ cakap, betul juga apa kata tiba-tiba orang tu, tak jadilah, sorry. Jadi perancangan yang saya kata, okey, yang saya dah beli ni, saya boleh cover dengan duit yang depan tu dah tak ada. Betul. So benda tu berlaku pada saya. Jadi bila dah jadi macam tu dalam usia-usia sekarang ni lah, masih ada jugalah lagi macam beli, lepas tu letak tepi, dia kat situ je. Tak pakai pun sebenarnya. Padahal ada benda lain sebenarnya, dah beli benda yang sama. Adalah sikap macam tu lagi. Cuma dia dapatlah dikurangkan sedikit sebab kita dah boleh fikir, dah ada family, dah ada anak, of course lah. Banyak benda lah nak kena potong kat situ kan. Tapi apa yang Haiza katakan ini, saya kira ada banyak perkaitannya dengan diri kita dan juga mungkin anda penonton-penonton. Tetapi Haiza berbelanja di dalam kemampuan Haiza. Maksudnya kita belanja ikut kemampuan kita. Kadang-kadang walaupun nampak membazir ataupun impulsive buying ataupun sebagainya, tapi kita berbelanja dalam ruang lingkup kemampuan kita. Dan kita nak bawakan pada hari ini bagi mereka yang ini berbelanja tanpa mengira pendapatan mereka, sehingga kan hujung bulan tak cukup duit. Bukan hujung bulan. Kadang-kadang hari ini dapat gaji, lusa duit dah habis sebab mereka berbelanja di luar kemampuan mereka. Ini yang kita katakan berbelanja luar kemampuan, pakai barangan berjenama, baju, kasut, kereta, makan pun di tempat-tempat mahal. Apatah lagi kopi. Kadang-kadang ini juga ada kaitannya RM16. dengan social status. Kadang-kadang hari-hari nak kena minum kopi yang mahal. Hari-hari nak kena makan di restoran yang mahal. Nak belagak kaya tapi di luar kemampuan mengakibatkan diri sendiri yang akhirnya terjerat, Cik Fazli. Ini yang kita tak nak kita kongsikan hari ini. Ya, kopi itu termasuk antara top 5 impulsive buying yang dikaji tadi. So kadang-kadang orang overspend kopi, tapi semuanya sebab dia nak happy. Dia nak happy di atas beberapa sebab. Orang nak gembira, orang nak rasa hari itu bermakna dengan cara berbelanja. Tetapi ini ada kaitan tentang macam mana dia lihat kehidupan dan macam mana dia mentarifkan kegembiraan, kebahagiaan dan juga macam mana dia menghargai dirinya. Disebut sebagai self-esteem. Self-esteem ialah macam mana kita seronok menjadi diri kita. Dan dia bergantung kepada macam mana kita melihat kehidupan. Ada orang, dia tak perlukan simbol kejayaan untuk dia gembira dengan diri dia. Cukuplah mungkin guna pen yang biasa-biasa dan pakai biasa-biasa, asalkan ia menyampaikan objektif barangan dan peralatan yang dia belikan. Tapi ada orang dia rasa lebih gembira apabila dia membeli barangan yang dikatakan lebih mahal dan lebih berjenama. Dan ini terbukti dalam kajian oleh California Technology Institute, Caltech, bersama dengan Stanford University. Dia buat kajian, dia berikan 2 jenis wine kepada orang itulah volunteer, dan dia kata ini harga murah, ni harga mahal.
Dan sebenarnya hakikatnya sama. Tetapi mereka tak tahu ya. Ini tipah tertipu lah ni kan. So dia bagi Nak test ni, dia kata tipah ini mahal ni murah. Kau minum mana sedap. Masa tipah minum tu dia cakap yang mahal yang sedap. dia buat MRI scan. Dia scan otak. Dia dapati semasa yang minum yang mahal tu, resonan MRI lebih berbanding dengan yang murah. Kata itu sedap. Itu lebih sedap, lebih nikmat dan bahagia minum yang itu kerana ia lebih mahal. So sebenarnya apa yang kita percaya ini juga dipanggil sebagai placebo effects, ya. Dia bergantung dengan persepsi kita terhadap sesuatu, value system kita itu, sistem nilai, macam mana kita menilai sesuatu. Sebab itu sistem nilai ini penting, sebab kalau sistem nilai kita kurang tepat, kita kena belanja banyak untuk memenuhi sistem nilai tersebut. Okey. Tapi ada orang dia relax je kan. Cik Fazli, maafkan saya mencelah. Saya setuju dengan apa dikatakan oleh Cik Fazli ni. Tetapi kalau kita cakap tadi sesuatu yang menggembirakan kita, kalau itu tadi kita makan benda mahal, minum kopi mahal, buat benda yang mahal mengikut kemampuan kita. Tetapi kalau kadang-kadang, maklumlah kalau kita dalam jangka hayat kita di usia 19 tahun, kita dah dapat pendapatan ketika itu RM1,000. Mungkin kita beli barang harga dalam ruang lingkup tersebut. Di usia 35 tahun, pendapatan kita mungkin dah mencecah RM15,000 sebulan. Kemampuan kita pun lebih. Jadi jenama pun dah bertukar. Lebih mahal ya? Lebih mahal dan sebagainya. Itu kerana kita berbelanja as we evolve kan. Kita makin, orang kata makin berjaya, makin stabil orang kata. Tetapi yang kita nak kongsikan hari ini, adakah kegembiraan itu masih wujud kalau nak beli kopi mahal, baju mahal, tetapi sebenarnya perbelanjaan tu RM5,000 tapi gaji baru RM2,500. Macam mana pula? Sudah tentu dia akan menjerumuskan seseorang ke lembah kesakitan. Malah kehinaan. Kehinaan kan. Kena berhutang, kena pinjam sana, tengok garis lubang tutup lubang kan. Of course itu akan certainly, sememangnya, sepastinya akan menyusahkan kehidupan. Jadi kepada mereka yang suka berbelanja dalam keadaan dia tidak mampu pun satu benda subjektif kan, boleh dibincangkan kan. Mampu tu boleh tengok dah ada insurans ke belum, ada investment ke belum, ada protection ke belum kan. Dan macam mana dia lihat perancangan kewangan peribadi selama 10 tahun akan datang, retirement plan 30 tahun akan datang, ada ke tak benda tersebut kan. Kalau you semua lengkap dan masih ada, then itulah urus wang yang baik kan. Tapi bagi mereka yang tak ada apa, dipanggil hippie style. Spend what you got. Spend what you got. Dapat, aku tak kisah esok. Kan? Maka memang certainly semestinya insya-Allah akan menjerumuskan ke lembah apa tu? Ya. Tapi di sini bukan nak kata kalau nak hidup kaya itu adalah sesuatu yang negatif, tetapi kalau kita mampu, why not kan orang cakap. Tapi saya kira juga lifestyle ni adalah seperti yang Fiza katakanlah, adalah satu station pun boleh, status sosial. Sebab kalau kita lihat macam minum kopi, okey, awak minum kopi, alah kopi mamak mana, the cool kopi kita beli di kedai yang lebih up adalah lebih cool. Dan mungkin ada juga yang berpendapat apabila saya berbelanja, saya berlagak kaya, memberikan saya keyakinan yang berbeza ataupun temporary happiness. Ya Haiza. Okey, bila cakap tentang apa, bila ada satu benda yang nampak gah tu, kita jadi lebih confident dan orang tengok kita nak bagi job contoh. Sebab Haiza ada pengalaman kawan yang bercerita, dia kata kita kena ada satu benchmark dalam kehidupan ni. Kita pakai satu contoh lah, kereta yang jenama ini di luar negara. Orang nampak kita baru orang akan bagi job, tapi hujung bulan sebenarnya kita sebagai kawan pun yang jadi masalah juga. Yang dia yang tunjuk yang beria sangat itu, dia refer kat kita, ada tak nak pinjam certain amount. Yang tu tak okey lah kan? Yang tu tak okey sebab kau nak tunjuk kau ada, orang nampak kau macam ada tapi sebenarnya kau tak ada. So bagi saya, buat apa nak ikat perut sampai macam tu sekali untuk tunjukkan sesuatu yang meriah, hujung-hujung kawan juga yang dapat apa masalah lah. Okey. Masalah tu yang kita tak nak. Ini saya nak bacakan sesuatu yang sempat dikongsikan oleh rakan kami Linda daripada Facebook. Katanya ada seorang budak muda gaji 1,300 nak beli kereta mewah. Katanya mampu bayar 500 sebulan, dia minta kakaknya jadi guarantor. Jadi ini pesanan daripada orang tu. Katanya kalau bank minta guarantor, maksudnya bank dah tahu awak tak mampu bayar. Kereta nak bergerak perlukan minyak. Kereta jenama X ini minyaknya mahal. Kalau full tank dah 100 lebih. Paling lama pun 3 hari. Dan hari-hari bawa
kereta dan duit minyak mungkin dah mencecah RM500 ke RM800 sebulan nak servis dan sebagainya kan. Jadi ini yang kita nak katakan kepada penonton. Mungkin Haiza ataupun Cik Fazli boleh kongsikan. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini. Di usia yang muda, kadang-kadang kita tengok faktor sekeliling kita ni menyebabkan kita teringin ke ataupun kita keinginan tu boleh dikawal kan, tapi kadang-kadang kita rasa kita nak sama ada lebih berbanding orang lain, Tercabar kot. ya, ataupun nafsu, kalau Haiza boleh kongsikan. Itu pun dia juga. Tercabar satu, nafsu satu, sebab dia dari dulu dia nak benda tu, dia tahu dia tak mampu, tapi tak apa, boleh kot, nanti ujung cerita lain kan. Tapi itulah bagi saya, benda ni memang tak sihat langsung. Kalau anda rasa anda dah terjerumus ke arah tu, rasanya apa yang kita boleh buat, mungkin kita boleh jumpa dengan financial advisor ke orang-orang yang sesuai untuk nasihatkan kita. Kalau kita jumpa orang yang tak kena ataupun orang yang memang tak betul, dia pun belakang pun lintah bukan juga, ujung-ujung pun dia pun hutang keliling pinggang. Itu yang membuatkan yang muda-muda lagi ni dah ada efek macam ni. Bagi Haiza memang sesuatu yang tak sihat lah. Dan menarik Haiza berkata mengenai financial advisor. Saya kira mungkin dari kecil kita sentiasa diingatkan untuk berwaspada apabila kita berbelanja, tetapi kita mungkin tidak didedahkan kepada planning, advising on our financial investment ke apa. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan betapa pentingnya sebenarnya financial advising ni dari kecil ataupun daripada lepas kita habis sekolah. Oh ya, menarik sekali sebab duit tak menyelesaikan masalah duit. Yang menyelesaikan masalah duit ialah kepintaran kewangan, iaitu dipanggil financial literacy. Orang yang belajar tentang apa maksud duit, macam mana menguruskan duit yang sudah ada, yang belum ada, yang akan ada, tanggungjawab sekarang akan datang. Semua itu dah ada mekanisme dia, dah ada kaedah dia. Dan masalahnya kita tak belajar kat sekolah dulu, kat universiti pun tak belajar. Jadi apa kita kena buat? Kita kena belajar sendiri. Dan bagi saya dalam konteks ini ada dua ilmu kita kena ada, ilmu kewangan dan ilmu kegembiraan. Kena belajar untuk gembira tanpa kos yang mahal. Dan dia boleh dipelajari. Okey, dan mungkin kalau Encik Fazli boleh kongsikan, ada tak yang mungkin satu tips ilmu kegembiraan tu tanpa kos? Ini memang dikaji oleh psikologis. Ada dua jenis kegembiraan. Yang pertama dipanggil hedonic happiness dan yang kedua ialah eudaimonic happiness. So bila kebanyakan pembelian ini kegembiraannya dipanggil hedonic happiness, iaitu kegembiraan berdasarkan experience ataupun perkara yang kita tengok, lihat, dengar, hidup dan kita rasai. That's experience yang menyebabkan kita gembira. Dan masalah hedonic happiness ialah kita gembira sekejap saja dan kita balik kepada asas dia. So normally kita beli apa pun paling mahal pun takkan 3 tahun happy. Betul tu. Paling lama 3 bulan kan. Lepas tu sama balik kan. Adakah faktor usia dan juga faktor jantina memainkan peranan? Sebab kadang-kadang orang cakap kalau orang lelaki ni kasut dia mungkin harga dia sedikit mahal, tapi dia beli satu dia boleh pakai 5 atau 10 tahun. Orang perempuan pula kasut ada 10 warna. 10 warna, 10 jenis, ada stilettos lah, ada apa? Ada wedges lah, ada macam-macam lah. Dan adakah sebenarnya Haiza merasakan faktor umur ataupun janda tu juga yang menyebabkan kadang-kadang seseorang tu lebih gemar untuk berbelanja lebih? Okey. Untuk saya lah, kalau yang dah berusia 40-an ni kan, saya rasa dia tengok dalam kalau keadaan saya ialah makin kita berusia saya dah makin kurang. Kalau dia punya keinginan nafsu dia nak yang nak cantik-cantik, okey memang kita nak cantik, tetapi nak pakai satu macam brand tu yang menunjukkan kalau anda pakai jenama yang memang meletup ni maknanya anda adalah orang yang sesuatu. Tapi sebenarnya ada juga yang pakai tapi tak kena gaya. Jadi baik tak payahlah membazir kan. So kalau daripada faktor umur saya rasa yang untuk begitu yang muda-muda sikit. Tapi ada juga kawan saya jumpa lagi berusia, lagi dia nak yang mahal baru standard dengan umur dia. Ke Haiza dah puas? Maksudnya ada setengah orang tu di usia muda kita dah merasa lah. Kalau kata jenama beg tu alhamdulillah dah rasa semua jenama. Jadi bila kita dah meningkat usia itu, kita pun dah tak ada era nak ikut trend. Yang ni fall ke winter ke dah tak ada rasa. Adakah macam tu? Okey, memang betul lah. Dulu tu sebab kita dah start kerja awal kan. Cumanya waktu tu saya beruntung saya tak mengenali sangat brand yang wow tak sangat sampai ada orang RM10,000, RM30,000 kan. Sekarang ni bila dah usia dah banyak ni baru kena beg ni harga dia begini. Dan saya terselamat dekat situ. Dan saya kira kalau ada di antara yang muda-muda tu dah memang ke arah tu tapi tak mampu, itu cukup bahaya. Jangan sampai berhutang. Jangan sampai berhutang. Kalau mampu silakan, why not kan. Dan mungkin Encik Fazli juga boleh kongsikan di penghujung perbincangan kita ni, adakah
adakah berlagak kaya hidup di luar kemampuan ni adakah ia orang lebih berbelanja di luar kemampuan mengikut peredaran zaman? Sebab ramai yang mungkin orang kata conform, orang tu buat saya pun nak buat. Dia macam cerminan, orang tu buat saya pun nak buat. Dia macam Haiza katakan tadi lah, dia rasa tercabar. Adakah itu mengikut peredaran zaman sebenarnya? Orang yang ada jati diri, dia biasanya mempunyai self-esteem yang lebih tinggi. Jadi mereka tak perlukan simbol-simbol kejayaan yang lebih berbanding orang lain. Dan kalau kita tengok, ada orang berbelanja benda yang sama, tapi ada orang berbelanja dengan ilmu dia berbeza. Ada orang, contohnya saya pernah, kawan saya beli Ferrari harga 1.5 juta something like that. So macam beli simbol tak. Dia kata dengan Ferrari itu dalam 2 tahun dia dapat 30 juta. Dengan strategi yang tertentu. Investment ke tu? Itu investment, business strategi yang tertentu. Nak tahu, tengok Facebook saya. Tapi idenya adalah ada orang beli dengan ilmu. Ada orang membeli dengan melulu. Jadi saya nak share empat tip lah. DUIT. Yang pertama, bila kita nak membeli ada duit, kena pertama fikir masa depan lah. Kan? Jangan fikir yang sekarang saja, betul kan? Kita ada masa depan. Jadi bila ada duit, fikir depan. Yang kedua, kalau nak ada duit, nak membeli, fikir you untuk apa? Untuk siapa? Kan? Untuk apa beli? Kan? Bukan untuk suka-suka saja. Dan I adalah ikhtiar lain. Ada tak? Kalau aku tak beli ni, ada tak ikhtiar lain contohnya kan? Kalau sekadar beli untuk feel good saja kan, spend mahal. Contohnya penutup muka ni kan, takkan nak tinta, nak letak apa krom kat tepi apa, Tak bling-bling. Beling-beling kan. Memang Lain mahal sikit lah. kan? Itu mungkin harga mungkin 3,500 kan. Kita beli je cukup lah untuk mencapai matlamat kita supaya tak SOP terpecik kan. Betul. Dan T adalah tangguh. Kalau boleh tangguh, kita tangguh dulu. Sebab kita balik rumah, kita dah semayang, kita insaf, kita fikir balik tak payah belilah. Selamat. Wait, pesanan saya kira penutup dan juga rangkuman kepada rumusan topik kita pada hari ini. Sebenarnya tak salah untuk kita berbelanja asalkan kita berbelanja atau di dalam ruang lingkup kemampuan kita. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Tapi apa-apa pun Sugi, kita ingat duit tu. Betul. Dahulukan yang penting. You tu apa lupa pula. Untuk apa? Dan kami akan kongsikan di Instagram dan juga Facebook kami insya-Allah selepas kita habis siaran nanti. Nak ucapkan terima kasih kepada Haiza dan juga Encik Fazli di atas perkongsian itu tadi. Nafiza, peringatan buat diri saya dan mungkin awak jugalah. Kalau nak self reward kita ingat duit ni dahulu. Okay. Kalau kita berkemampuan tak apa, tak salah. Asalkan jangan sampai nak berhutang dan berbelanja di luar kemampuan. Jangan hujung-hujung hello. Nak pinjam. Okey, baik. Terima kasih kepada Haiza dan Encik Fazli dan anda di rumah. Kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.